الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memilih kita untuk berada di atas jalannya, mengikut aturan hukum dan cara hidup yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipimpin oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa, yang sentiasa ingin memperbaiki diri dalam kehidupan seharian kita. Kerana itulah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melayakkan kita dimasukkan di kalangan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang sentiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ini saya sebagai ganti yang dimaklumkan tinggal tadi, jadi sekadar mana yang mampu saya kita bincangkan, sekadar tazkirah, peringatan semula daripada apa yang mungkin dalam kehidupan seharian kita dapat kita jadikan sebagai panduan dalam suasana, dalam keadaan hari ini kita dapati umat Islam masih lagi dalam suasana, bukan kita nak kata semua, tapi mungkin kerana yang itu menjadi perkara yang diwar-warkan ataupun yang menjadi topik-topik perbincangan dalam sebuah khabar, dalam berita-berita dan sebagainya. Kita dapati bahawa bagaimana orang yang mengaku sebagai orang Islam, kita dapati masih tidak memahami dengan jelas tentang ajaran Islam itu sendiri. Jadi sebagai asas, perkara yang kita nak bincang ini perkara asas, yang paling asas, iaitu berkaitan dengan nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Semua kita sedia maklum, Allah Ta'ala memaklumkan kepada kita dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini Allah kata, aku sempurnakan agama kamu dan aku lengkapkan nikmat aku kepada kamu dan aku redha Islam itu menjadi agama bagi kamu. Jadi ayat ini di antara ayat-ayat penyudah, tapi bukan yang terakhir. Ayat-ayat penyudah selepas Nabi SAW balik daripada menunaikan ibadat haji Hujjatul Wida daripada kota Mekah. Dalam perjalanan itu maka turunlah ayat yang menceritakan, Allah beritahu kepada Nabi SAW bahawa ajaran Islam itu sudah lengkap sempurna, telah sempurna, cukup. Maknanya apa yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW dalam Al-Quran dan juga yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis baginda sudah menjadikan Islam itu satu agama yang lengkap sempurna. Tidak ada lagi yang tertinggal, tak ada lagi yang kurang. Semuanya telah lengkap. Dan Allah beritahu juga bahawa nikmat Islam itu merupakan satu nikmat. Aku sempurnakan bagi kamu nikmat. Artinya nikmat yang paling besar dalam hidup manusia ni apa dia? Nikmat Islam itu sendiri. Orang yang menerima Islam sebagai cara hidup dia, itulah nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan aku redha, Allah kata aku redha Islam itu menjadi agama bagi kamu. Agama yang sifatnya lengkap sempurna, tidak seperti agama-agama yang dipahami oleh manusia-manusia selain Islam. Ajaran Islam lengkap sempurna dalam mengatur seluruh kegiatan hidup manusia. Tidak ada yang tertinggal. Urusan ini tak termasuklah, tak. Apa saja urusan, daripada urusan yang paling kecil sampailah urusan yang paling besar. Kalau urusan kecil pun ada dalam ajaran Islam, maka luar biasalah kalau tiba-tiba urusan besar, urusan penting tidak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Jadi kerana itu segala urusan hidup manusia, sebutlah apa saja urusannya. Maka insyaAllah ada dasar-dasarnya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Cuma dia bersifat prinsip, cuma dia bersifat dasar-dasar umum. Bila ada dasar umum, maknanya bolehlah dihuraikan oleh ahli-ahli, orang-orang yang pakar dalam bidang berkenaan tentang perkara-perkara mungkin timbul baru dalam masyarakat. Tak dinyatakan dengan jelas dalam Quran, tetapi kerana perkara itu ada dasarnya, maka ulama boleh mentafsirkan apa maksud, apa pengertian, apa kehendak daripada peristiwa-peristiwa, daripada perkara-perkara yang baru yang muncul dalam masyarakat. Maka semuanya ada jalan penyelesaiannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anugerah terbesar yang Allah kurniakan kepada manusia. Jadi kerana itu, bila Allah kurniakan satu perkara yang paling berharga, yang paling besar nikmatnya, maka kewajipan manusia ialah untuk menyatakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Atas dasar terima kasih. Terima kasih, syukur kepada Allah yang telah mengurniakan nikmat berkenaan. Kalau hari ini ada seseorang yang dikurniakan satu perkara nikmat, satu perkara yang dia rasa besar, satu perkara yang baik, yang dia dapat dah. Seorang ayah kata dia menghadiahkan kepada anaknya telah berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan, maka ayah pun bagi kat dia satu benda yang paling dia ingini, yang paling dia nak. Ayah dia bagi dia dah. Ini hebat dah. Ada orang dia bagi hadiah anak dia kereta mahal-mahal pasal dia kaya, ya. Itu cerita kat orang. Dia bagi hadiah anak kereta BMW kerana kejayaan dan sebagainya. Contoh dia. Tak apalah, maknanya seorang itu dapat hadiah paling berharga yang paling dia nak dalam hidup dia. Maka tiba-tiba kalau kita dapati orang tu, anak tadi, dia tak pun ucap terima kasih pun tak. Dia tak kata apa, maka kita akan kata apalah dia budak ni dah, ucap terima kasih pun tak. Itu dengan manusia dah. Apatah lagi kalau yang memberikan nikmat yang paling besar itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sama manusia pun, orang yang tak ucap terima kasih, kita akan kata Allah teruknya dia dah. Dia bagi dapat hadiah, kita ucap terima kasih pun tak. Maka orang itu adalah orang yang kita kata tak berterima kasih. Bagaimana kalau seorang manusia yang Allah anugerahkan kepadanya nikmat paling besar, nikmat Islam, tiba-tiba dia tidak pun menyatakan terima kasih kepada Allah, maka sudah pasti orang itulah orang yang paling kita kata tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Maka kerana itu, apakah sebenarnya kewajipan manusia apabila dia mengaku dirinya sebagai seorang Islam, apabila dia sudah menjadi seorang Muslim yang Allah anugerahkan kepada dia. Jadi kerana itu kita renung sama-sama. Nikmat Islam yang Allah kurniakan kepada kita itu merupakan satu nikmat yang paling besar, yang menyebabkan kita akan selamat dan bahagia di akhirat kelak. Jadi kalau tak ada Islam, maka artinya kita berada dalam bahaya, kita berada dalam
kecelakaan di akhirat. Maka karena itu Allah beri hidayah kepada kita. Maka apa yang wajib kita buat ialah kita menyatakan syukur kepada Allah dengan mengaku diri kita sebagai seorang Islam. Tapi bukan mengaku saja, dengan mengaku dan juga menerima Islam sebagai cara hidup kita. Jadi apakah makna Islam? Asal lah tu dah. Apa makna Islam? Apakah makna sebagai seorang Muslim? Apakah hanya sekadar dia sebagai seorang Islam kerana apa? Kerana tercatat ditulis situ agamanya Islam dalam kad pengenalan IC-nya, tulis bawah tu agama Islam. Apa bukti kau Islam ni? Yang baca tengok di dalam luar. Dia tulis Islam. Ataupun apakah kerana namanya Islam? Nama apa? Namanya Muhammad, namanya Abdullah, Abdul. Nama-nama Islam. Ataupun kerana mak ayah dia Islam. Kenapa kau Islam? Mak ayah aku Islam, Islam. Ataupun kerana apa? Sama seperti keturunan bangsawan. Dia ni keturunan apa? Keturunan Tengku. Bila Tengku, anaknya pun kena Tengku lah dah. Pasal apa? Pasal ayah aku keturunan raja, keturunan kerabat, maka dapatlah gelaran. Itu keturunan dia dah. Dari Islam tak demikian. Islam bukan sekadar pengakuan, bukan sekadar kerana dia lahir di tengah-tengah keluarga Islam. Nabi Ibrahim AS dah. Nabi Ibrahim dilahir dalam keluarga penyembah berhala. Bapa dia tukang pahat berhala. Azar nama ayah dia dah. Tapi kerana dia lahir dan dia kenal Allah, dia patuh kepada Allah, maka Allah angkat darjatnya. Allah lantik baginda sebagai Rasul. Bahkan Abul Anbiya, bapa para Rasul, Ibrahim AS digelar sebagai Abul Anbiya, bapa para Rasul. Kenapa? Kerana daripada keturunan baginda lahirnya ramai Rasul-Rasul yang Allah lantik di kalangan keturunan Nabi Ibrahim, daripada susur galur anaknya, putranya Ishak AS, yang melahirkan keturunan Bani Israel, dan yang keduanya daripada keturunan putranya Ismail AS, yang melahirkan Nabi SAW, Rasul paling mulia. Maka pada itu beliau baginda disebut oleh ulama sebagai Abul Anbiya oleh Rasulullah SAW. Jadi begitulah tidak? Kerana walaupun dia lahir dalam keluarga yang tak kenal Allah, yang menyembah berhala, tetapi kerana dia kenal Allah, lantas Allah angkat darjat. Anak Nabi Nuh, hebatlah dah. Anak Nabi Nuh keturunan Nabi tapi kerana lahir dalam keturunan Nabi, tapi anak Nabi Nuh tak kenal Allah, derhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka akibatnya dia mendapat hukuman di dunia. Allah balas dia dah, ditenggelamkan dalam banjir besar. Kenapa? Kerana dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu bukan kerana bangsa, bukan kerana keturunan, bukan kerana warisan, bukan kerana selain daripada itu. Jadi kalau begitu kerana apa? Seseorang itu digelar sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam apabila dia menerima Islam sebagai agama dia. Dia menerima Islam sebagai cara hidup dia. Dia menerima Islam sebagai pegangan dalam dia nak melaksanakan kehidupan seharian. Kalau dia melepaskan agamanya, melepaskan Islam, maka secara automatik maka dia sudah lagi tidak layak bergelar sebagai seorang Muslim. Dia sudah berhenti daripada menjadi seorang Muslim. Jadi dia pegang, dia mengikut, menerima Islam, barulah dia layak bergelar sebagai seorang Muslim. Oleh itu, siapa sahaja di atas muka bumi Allah ini yang menerima Islam sebagai agamanya, dia mungkin bukan
bukan di kalangan kita. Dia orang Melayu ke, tak kira lah dah. Orang Cina ke, India ke, Eropah ke dia, orang Yahudi ke dia, Hindu ke dia, tetapi dia menerima Islam sebagai agamanya, maka itulah orang yang bergelar sebagai seorang Muslim. Jadi maknanya Islam dia bukan berupa warisan. Ada nasyid iman. Iman itu bukan warisan dia, bukan daripada keturunan. Oleh kerana ayah dia beriman, maka dia automatik sebagai seorang Islam. Tak. Ya? Bolehlah gelar dia sebagai seorang Islam. Jadi apakah makna menerima Islam? Apakah sekadar dia mengaku kau agama aku, aku Islam? Apakah dia sudah layak bergelar sebagai seorang Muslim? Maka sudah pasti kita sedia maklum jawapannya tidak. Jawapannya dia mesti ada syarat-syarat. Syarat pertama, dia mesti ada pengetahuan tentang Islam. Dia kena tahu tentang Islam, baru layak bergelar sebagai seorang Muslim. Kemudian yang keduanya, syaratnya ialah dia kena buat, tahu dan praktikkan, tahu dan laksanakan, baru layak bergelar Muslim. Maknanya dia bila dia mengaku sebagai seorang Islam, dia kena tahu apa dia yang Allah suruh dan apa dia yang Allah larang. Jadi itu antara perkara yang kita kata pengetahuan utama, pengetahuan asas. InsyaAllah perkara ni maknanya kita dah sedia maklum dah. Kita alhamdulillah maknanya benda itu sudah kita ketahui. Cuma nak perkemas saja. Nak perkemas saja. Kadang-kadang kita mengaji dah lama dah, kita tak ulang kaji, kita tak tengok dulu. Dia menjadi satu perkara yang tak kena. Tak apa kena kadang-kadang dah. Dulu kita mengaji masa muda-muda dulu, kita pun ikut dah. Tapi sampai sekarang rupanya tak ada lagi yang tak kena. Jadi dia bermula dengan asasnya fardu ain ni dah. Perkara-perkara fardu ain ni bermula dengan ilmu aqidahnya. Kita nak kenal Allah, nak kenal Allah ni, sampai kenal sungguh-sungguh. Sebab itu kita sebut kenal. Allah sebut ma'rifatullah, mengenal Allah, bukan tahu. Berbeza tu. Tahu tak sama dengan kenal. Macam kita ada kawan ni dah. Kita biasanya yang ramainya kita tahu je kan. Sebut nama mana mak tu, mak tu tahu, aku tahu. Dia tinggal kat rumah tu ada. Dorong tu sekian nama rumah apa. Tapi tahu dia tak kenal. Jadi kita kenal macam mana? Kita kenal apa, dia suka makan apa, dia suka macam-macam dah. Apa saja dia punya. Sampai kita kawan rapat kita kan. Kawan rapat kita ni biasanya kita kenal semua dah. Apa yang dia tak suka kita tak buat, apa yang dia suka kita bagi kat dia. Jadi pasal apa? Pasal kita kenal dia. Bila kenal tu hubungannya lebih erat, lebih mesra. Pasal apa? Pasal kenal. Kalau tahu sekarang gitulah itu angkat tangan lah. Pasal tahu dia. Kadang-kadang nama tak kenal dah. Biasa jumpa, selalu jumpa dia, sembang dia banyak. Nama tak tahu dah. Pasal kita tahu dia. Tahu di rumah itu dah. Jadi begitulah kita dengan Allah macam mana dah. Kita nak kenal Allah. Kenal sampai ke peringkat benar-benar merasai kewujudannya, benar-benar merasai keagungan, kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampai ke dalam hati. Kita nak sampai ke dalam hati kita. Bila sampai ke dalam hati, perkara demikian, barulah kita akan timbul rasa takut. Takut kepada Allah. Takut benar-benar akan kemurkaan Allah. Jadi bila dah takut benar-benar sampai ke dalam hati, barulah apa pun, siapa pun kita, di mana pun kita akan rasa takut kepada Allah. Maka inilah perkara yang menjadi perkara pokok paling besar hari ini dah. Masalah-masalah utama yang berlaku dalam masyarakat hari ini ialah kerana ramai yang benar-benar tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berlakulah perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara yang jahat ni dah. Jahat ni pun cara pasal
Dia tak rasa Allah sentiasa melihatnya. Dia tak merasa Allah sentiasa memerhatikan gerak-gerinya. Dia ingat dia seorang ni dah. Maka somlat, tipu, macam-macam perkara yang berlaku hari ini berpunca daripada dia tak kenal Allah dan tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara pertama dah. Jadi kita nak supaya ilmu yang kita belajar itu, kita belajar ilmu fardu ain di masjid, di surau dah, sampai ke peringkat kita benar-benar memahami akidah dalam Islam, yang akidah itu menjadi ibarat satu perisai, ibarat satu sinar yang memimpin, yang menunjuk jalan kita. Kemudian barulah datang pelaksanaannya pada syariatnya yang kita dah belajar dan juga fardu'annya dalam rukun Islam, tentang solat fardu dan sebagainya, tentang perkara-perkara yang Allah perintah, perkara yang Allah larang, perkara-perkara asas. Jadi pengetahuan itu adalah pengetahuan yang wajib diketahui secara mendalam. Kadang-kadang masa tekilan juga ada, tengok umur dah setengah abad, tapi ada lagi kadang-kadang semayang tak berapa nak kena. Tu baru buat semayang, patutlah kot ada orang kata kan, awak balik umrah tak mau pakai tudung tak? Dia kata tak apalah, aku nak memperbetulkan semayang dulu. Okey lah tu dah, alhamdulillah nak betulkan semayang. Tapi yang peliknya pula, dia kata pada fikiran saya lah, agama ni dipikir tak jadilah kan. Agama bukan boleh dipikir-pikir. Pada pandangan saya rasa tak logik lah orang yang pakai tudung ni, kerana tak pakai tudung dia masuk neraka. Takkan lah dah. Takkan kalau tak pakai tudung masuk neraka kot. Lain pula ada. Padahal benda itu perkara asas, kewajipan yang wajib diketahui oleh setiap seorang Islam. Jadi ini luar biasa ya. Jadi itu nak kata kan, maknanya itu baru perkara-perkara pertama, ada perkara asas yang sepatutnya perkara itu sudah dipahami oleh setiap orang Islam. Agama bukan difikirkan dengan logik akal. Sebab itu nanti kita tengok ada orang yang kita kata hebat, pasal apa? Jangan main, dia ni golongan pemikir tau. Hebat tu, golongan pemikir, sudah pastilah orangnya hebat. Dah, soal agama dengan pemikir tak sama. Agama tak boleh digunakan akal. Jadi yang fikir-fikir ni akal. Agama dia bukan akal. Agama dia wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akal akan menerima logik agama, tetapi agama tak boleh digunakan akal untuk menjadikan perkara itu logik. Macam tadi lah dah, tak logik lah. Orang tak pakai tudung boleh masuk neraka, logik ke? Soal agama bukan soal akal, bukan perkara logik. Tapi kalau kita kaji tentang hukum agama, kita akan dapat kalau kita kaji secara mendalam, secara dengan fikiran, barulah kita macam tu rupanya, patutlah dah, logik lah. Akal akan mengiktiraf perkara yang disebut sebagai dalam agama itu sebagai perkara yang diterima oleh akal yang sihat. Jadi bila sebut tentang golongan pemikir ini, dia malu dengan golongan pemikir kadang-kadang. Jadi bila ada golongan pemikir ni, kadang-kadang kerana dia guna akal, maka akhirnya dia sesat jalan. Sebab itu dalam Islam, cara ilmu, nak dapat ilmu tu dia kena berguru. Dia kena berguru. Hebat macam mana pemikiran ni, sampai namanya golongan pemikir, tapi dia tetap beragama, dia kena berguru. Dia tak boleh, aku pandai ni dah baca Quran. Quran pun bukan baca Quran yang sebenar, baca terjemahan dia pun. Terjemahan dalam bahasa Inggeris kadang-kadang ada. Baca terjemahan. Dia kata aku rasa ayat ni mula pasal dia golongan pemikir, maka dia guna akal fikiran dia untuk mentafsir sendiri ayat Quran. Tak kena, sebab Quran dia kena ditafsirkan oleh orang-orang yang layak dalam urusan agama. Sudah pastilah ulama-ulama.
ulama-ulama artinya orang yang ahli, pakar dalam bidang agama, dalam bidang syariah. Maka mereka lah yang layak untuk mentafsirkan tentang hukum-hukum agama. Seperti mana hari ini logik akal kita mengatakan orang yang paling layak untuk bercakap tentang satu-satu bidang ialah orang yang ahli, pakar dalam bidang berkenaan. Orang lain tak perlulah masuk campur. Ya? Kalau nak cakap tentang perubatan, kita nak tanya siapa? Sudah pasti kita akan tanya pakar, doktor pakar yang bercakap tentang perubatan. Ya? Kalau nak tanya tentang kejuruteraan, kena tanyalah engineer, kena tanya orang yang dalam bidang berkenaan. Sebab dia ahli. Yang orang lain pun cakap nak bagi ulasan ke saya. Dia pun nak tumpang sekaki, aku pun nak bagi pandangan juga. Tetap apa? Ya? Kalau bidang urusan dunia pun kita tak akan terima pandangan orang yang bukan ahli dalam bidang berkenaan. Kenapa dalam urusan agama, perkara wahyu ini, kita boleh menerima pandangan orang yang langsung tak ada kepakaran dalam bidang agama. Ya? Bahasa Arab pun tak belajar, nak bercakap tentang agama macam mana? Ya? Jadi kerana itu dalam Islam, ilmu kena secara berguru. Asas dia ada. Maknanya dia kena tahu Islam tu apa dia. Bukan sekadar tahu Islam saja, dia kena tahu juga tentang apa lawan Islam. Dia dikatakan kafir tu apa dia, syirik tu apa dia, bid'ah tu apa dia, murtad tu apa dia, jahiliyah tu apa dia. Dia kena tahu semua. Kalau tak tahu, yang dia tahu Islam je, yang jahiliyah tak kenal. Jadi kacau juga ada. Jadi dia kena tahu semua. Jadi kalau tak beragam, tak ada ilmu, jahil, kita kata tak, maka merupakan dia bahaya terbesar. Ya? Kalau mengaji guna akal sendiri, baca-baca ni aku faham macam ni, dia terdedah kepada sesat jalan. Bila sesat jalan, ibarat berjalan dalam gelap. Ya? Sebab itu Allah Ta'ala menyebut al-dhalal, kesesatan itu ibarat al-zulumat, kegelapan. Ya? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Kafir itu gelap. Kepada apa? Kepada cahaya. Ilan nur, Islam itu cahaya. Ya? Jadi kalau dah jalan dalam gelap, ya? Dah lah kita tak tahu jalan ni dah, meraba-raba, tiba-tiba ada orang tarik tangan. Hai, nak pergi mana? Ya? Dia, mai aku tunjukkan jalan ni dah. Dalam gelap. Aku ni golongan pemikir tu. Dia kan. Mai aku nak tunjuk jalan ni. Ya, kita pun tak kenal siapa, dah tegak gelap-gelap. Orang nak tolong kita kan, ikut je lah. Ikut. Rupa-rupanya yang tukang tarik tangan kita tadi Dajjal. Pasal apa? Pasal kita tak kenal. Kenapa tak kenal? Sebab tak ada lampu. Ya? Jadi begitulah. Jadi kerana itu dalam Islam ni dia berlampu. Ya? Lampu cahaya. Apa dia? Ulama-ulama yang dah nak pimpin kita. Jadi kena ada guru dia. Ya? Bukan belajar masing-masing. Guna akal untuk mentafsir Quran, tafsir hadis. Ya? Jadi sebab itu, ya, banyak perkara kesesatan, ya, yang berlaku dalam kalangan Islam. Kerana apa? Kerana jahil, kerana tidak berilmu. Dalam arti kata tidak berdasarkan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kerana itu kita kena cari cahayanya, iaitu ilmu-ilmu daripada orang-orang yang benar-benar, ya, kita kenal, ya, ulama-ulama, ya, yang boleh menunjukkan kita jalan yang lurus. Jadi apa beza seorang Muslim dengan seorang kafir? Ya, kita tahu seorang yang bergerak Muslim mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala senang terhadap seorang Muslim dan Allah benci terhadap seorang kafir. Allah Taala jamin keselamatan kepada seorang Muslim. Bahkan Allah jamin seorang Muslim akan dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Dari orang kafir, Allah tidak jamin keselamatannya di dunia, di akhirat Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa perbezaan itu begitu besar, ya, antara seorang Muslim dengan seorang kafir? Padahal dua-dua sama dari segi manusia. Dia juga keturunan Adam AS. Dia juga manusia.
dia juga cukup sempurna anggotanya, ada telinga, ada mata, semua ada. Makan pun makan sama, udara pun sudut udara yang sama, minum air yang sama. Tapi seorang masuk neraka, seorang masuk syurga. Pasal apa? Beza dari segi apa? Beza dari segi nama apa tadi dah. Oh, seorang ni nama dia Abdullah, seorang lagi namanya John. Tak juga. John tak semestinya kafir dah. Tak salah nama dia John. Kalau nama itu nama yang nama-nama orang kafir yang baik dah, yang maknanya baik. Ya. Ataupun kerana apa? Apa perbezaan? Kerana seorang bersunat, berkhatan, seorang lagi tak berkhatan, tak juga. Lagi tidak ada. Ataupun seorang makan apa? Oh, ini makan kerana dia makan khinzir. Khinzir kadang-kadang kita bahasa sensitif lah kan. Tapi sensitif gimana kan? Khinzir itu babi lah ya. Jadi kalau memanggil babi itu babi, tak salah. Yang salahnya panggil kawan kita babi, yang itu salah. Jadi panggil babi itu memang dia babi, panggil lah tak apalah kan. Dia makan babi. Oleh kerana dia makan babi kan? Tak juga ada. Ataupun kerana pakaian dia kan? Oh, seorang pakai jubah, pakai baju Melayu kan? Seorang lagi pakai seluar jeans. Apakah kerana itu? Tak juga ada. Jadi kerana apa? Sudah pastilah perbezaannya ialah perbezaan besar antara Islam dengan kafir, ialah dari segi pengertian ataupun makna kalimah itu sendiri. Ya? Jadi perbezaan itu ialah perbezaan yang pertama, Islam, seorang Muslim. Kenapa Allah sayang dia? Kenapa Allah masukkan ke syurga? Kerana sifat seorang Muslim itu dia ialah seorang yang patuh, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu dia layak untuk masuk ke dalam syurga Allah, sebab Allah janji dah demikian. Kenapa kafir ini Allah masukkan ke dalam neraka? Kerana sifat orang kafir itu. Apa makna kafir? Kafir dalam bahasa Melayu ialah kafara, ingkar, bantah, bangkang. Sama lah tu. Allah kata buat, dia bangkang, dia tak mau buat. Namanya kafir. Ya? Dan bangkang, pembangkang yang paling teruk sekali, pembangkang apa? Pembangkang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Membangkang Allah adalah termasuk dalam golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu seorang Muslim, seorang Islam ialah seorang yang mengakui keagungan dan kebesaran Allah, lalu mentaati titah perintahnya, menunaikan segala titah perintahnya, dan merasai takut akan kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara seorang kafir ialah seorang yang tidak kenal Allah. Tuhan pun dia tak kenal. Tuhan yang mencipta dirinya dia tak kenal. Dan dengan sendirinya dia ingkar. Jadi kalau orang kafir ingkar, kita tak heran. Pasal apa? Pasal dia tak kenal Allah. Jadi begitulah ya. Jadi perbezaannya yang pertama dari segi pengetahuannya, dia tahu apa itu Islam, dia tahu apa dia perintah Allah, dia tahu apa yang Allah larang, maka dia buat. Dan yang keduanya ialah dari segi tindakannya dah. Bila dia tahu, dia buat. Sedangkan orang kafir, dia tak kenal Allah dan dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kerana itu kewajipan sebagai seorang Muslim ialah mengenal Tuhannya, siapa Tuhan dia, apa dia yang Allah suruh, bagaimana cara nak menunaikan titah perintah Allah, apa perbuatan yang Allah suka, apa perbuatan yang Allah suka, dan perbuatannya itu dalam arti kata lain, dia benar-benar menjadi sebagai seorang hamba Allah. Hamba, hamba Allah. Dia bukan bekerja dengan Allah. Hari ini kalau ada seorang bekerja ada, kerja, dia baru masuk kerja, dia ada majikan panggil dia bagi taklimat. Ini kau punya tugas, senarai kerja dia. Ini kau punya masa, masuk pukul 8, balik pukul 5.
Ya, segala peraturannya diterangkan kepada pekerja. Maka pekerja pun menerima peraturan dan apa saja yang ditetapkan oleh majikannya. Tiba-tiba kerja dah lama, pekerja buat hal, pasal dia ada kawan dia sama kerja macam dia juga kan, tapi kawan dia ni special sikit pasal dia dalam bidang IT. Kawan dia tak kerja di pejabat sebab lah ni zaman online, pejabat di rumah. Asal online tu bos dia tengok ada tu dah masuk kerja. Ada orang kerja macam tu kan, dia online je. Dia buat pejabat dia di rumah. Jadi kawan rapat dia kata, mana Acik macam tu dah, aku pun nak buat macam kawan. Dia tak datang kerja, dia ponteng kerja. Kerja yang bos dia bagi tak buat pun. Maka bos dia panggil dia, panggil dia bagi amaran. Dia dah bagi amaran, dia berubah sekejap, dia jadi baik balik ikut. Sampai satu ketika bagi amaran pun dia tak tahu. Last kali bos dia panggil, engkau dipecat. Dipecat daripada sebagai seorang pekerja di pejabat ini, di syarikat ini. Dia jawab kat bos dia, aku tak heran, aku boleh cari kerja lain, berlambak lagi kerja. Pasal apa? Pasal sebab dia adalah seorang pekerja. Pekerja dengan majikan, tak apalah. Kalau majikan tak mau, tak senang dengan majikan berkenaan, kita boleh letak jawatan, cari kerja tempat lain. Tu majikan dengan pekerja. Kita dengan Allah, kita hamba. Tu yang kita kena ingat tu dah. Kita hamba Allah, kita bukan bekerja dengan Allah. Jadi kita hamba Allah, Allah senarailah kepada manusia, wahai manusia, ini hampa punya kerja. Ini dia kerjanya nah. Senarai perkara-perkara yang wajib ditunaikan, senarai perkara-perkara yang haram ditunaikan, dilakukan. Kamu kena taat kepada aku sebab kamu hamba aku dan aku yang menciptakan kamu, Allah kata. Dan apa yang aku suruh ni pun adalah untuk kebaikan diri kamu, bukan untuk aku, Allah kata kepada manusia. Ya. Jadi kalau manusia sebagai hamba Allah dia taat, maka Allah layaklah bagi ganjaran syurga kepada dia. Kalau dia ingkar, layaklah Allah masukkan ke dalam neraka. Dan manusia sebagai hamba Allah tidak punya pilihan. Dia tak boleh nak bagi tahu Allah, ya Allah, aku letak jawatan sebagai manusia. Boleh? Tak boleh. Sebab kita hamba Allah. Kalau letak jawatannya sebagai manusia, kau nak jadi apa? Tak jadi manusia, jadi binatang kan? Pasal apa? Aku tak mau ikut perintah kau. Jadi kalau manusia yang ingkar, yang derhaka kepada Allah, Allah tidak rugi apa-apa. Sebaliknya rugi ialah manusia itu sendiri. Dan Allah tidak pernah tidak ada sebarang kerugian bagi Allah Subhanahu. Walaupun seluruh manusia dalam dunia ini menyatakan keingkaran derhaka kepada Allah, tidak akan menjatuh, menggugat kerajaan Allah Subhanahu. Begitu juga walaupun seluruh manusia menyatakan ketaatan, taat setia, buat demo lagi, kami taat setia kepada Allah, seluruh manusia pun tidak menjadikan bertambahnya keagungan dan kebesaran Allah. Allah tetap Maha Agung, Maha Besar. Tak rugi apa-apa dengan keingkaran manusia ataupun ketaatan manusia. Sebab itu kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melaksanakan tuntutan Allah dan mengabaikan kemauan sendiri adalah tugas kita. Maknanya kita nak buat sesuatu yang perkara itu tengok-tengok bercanggah dengan perintah Allah, maka kita kena tinggalkan. Walaupun mungkin perkara itu perkara yang paling seronok kita buat, seronoknya dah, tapi perkara itu Allah larang, maka kita wajib meninggalkan perkara berkenaan. Begitu juga sebaliknya, mungkin perkara itu adalah perkara yang kita rasa tak seronok. Perintah Allah ni mana? Kalau ikutkan ni dah, semua manusia ni mana nak buat dah. Pasal apa? Pasal manusia apabila dia mengabaikan agama, bila dia tak pegang pada agama, maka
dia akan guna akal. Tapi sayangnya dia tak guna akal yang sihat. Akal yang biasanya dia akan terpengaruh dengan hawa nafsu. Ya. Sebab itu kenapa manusia lihat nak buat perintah Allah? Sebab bukan akalnya, nafsunya yang menyebabkan dia ingkar kepada Allah. Cuba sebut tentang semayang fardu. Tanyalah manusia dah. Orang yang manusia lah kan, nak semayang tak? Tanya kita pun kata tak mau dah. Kena bangun pagi tu pukul 5 dah bangun dah, nak semayang subuh. Tapi yang kata tak mau tu siapa dia? Nafsu dah. Itu kita ingat. Nafsu yang kita tak mau tu dah. Tapi kalau akal, insya-Allah dia mau. Sebab itu maknanya manusia ni bila dia tak pegang pada agama dengan sendirinya, insya-Allah nafsu akan membawa dia menjadi panduan dalam hidup dia. Sebab itu tolak agama, tak pegang pada agama, dengan sendirinya dia akan menuju ke arah jalan kesesatan, walaupun hebat macam mana pun dia, siapa pun dia. Sebab itu tak heran ni dah. Perdana Menteri contohnya kan, ada sebuah kepulauan di Eropah, Iceland, Pulau Ais. Adalah negara itu kan. Beberapa tahun lepas negara berkenaan telah meluluskan satu undang-undang, iaitu membenarkan perkahwinan sejenis. Perkahwinan sejenis dibenarkan. Pasal apa? Atas nama hak asasi manusia. Dia kata logiknya, manusia ni kan dia manusia, kita hormatlah dia sebagai manusia. Jadi dia minta, ni cara hidup dia, nak buat macam mana? Dia nak minta kahwin sama-sama dengan dia, macam mana? Bagilah kat dia. Pasal apa? Itu hak asasi dia kan? Maka Parlimen telah meluluskan undang-undang membenarkan perkahwinan sejenis di negara berkenaan. Bukan Iceland, sebenarnya banyak lagi, beberapa buah lagi negara di Eropah yang juga telah meluluskan undang-undang perkahwinan sejenis berkenaan. Parlimen memberikan kebenarannya. Siapa? Kepalanya Perdana Menteri lah dah. Hebat dia dah. Siapa tu? Perdana Menteri je dah. Patutnya Perdana Menteri ni hebat kan pemikirannya. Tapi rupanya kalau kita tanya balik, yang membenarkan, meluluskan perkahwinan sejenis ini berdasarkan apa? Berdasarkan akal yang sihat ke? Tak. Dia bukan berdasarkan akal yang sihat. Sebaliknya dia mesti sudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Sebab itu bila saya sebut Iceland ini, kenapa? Sebab yang menariknya Pulau Iceland ini, negara Iceland ini, kerana Perdana Menteri ini seorang wanita. Nama pun luar biasa namanya kan. Orang Eropah ni dah. Seorang wanita, sebagai satu tanda penghargaan dan bukti bahawa Parlimen telah meluluskan undang-undang perkahwinan sejenis, maka dia merasmikan acara berkenaan dengan berkahwin sejenis sebagai ini dia bukti bahawa memang negara kita telah membenarkan perkahwinan sejenis. Dia kahwin dulu, dia contoh utama Perdana Menteri itu kahwin dengan sejenis sama dia, membuat. Kita nak kata apa Perdana Menteri macam ni? Ikut akal dia kan dah. Kalau ikut akal dia dah bingung dah. Artinya dia sudah memperturutkan hawa nafsunya. Nafsu dia yang dia nak terima perkara macam mana dah. Begitulah kan. Jadi bila manusia hebat macam mana pun, bila dia meninggalkan agama, tak pegang pada agama Allah, dia akan membawa ke arah kesesatan. Itu saja dah. Jadi kerana itu, walaupun jadi apa saja kita nak buat, tindakan kita mesti rujuk kepada perintah Allah Taala. Walaupun mungkin perkara itu paling kita suka, tapi Allah kata jangan, Allah kata larang, kita tak buat. Walaupun perkara itu paling kita benci, tak suka, duit ada kat kita, bagi kat orang, suka tak? Aku susah payah cari duit je dah, itu bagi kat orang. Tapi kerana itu perintah Allah, kita wajib tunaikan. Allah kata bayar zakat, sebab yang itu bukan hak kamu. Kita terima perintah Allah dengan penuh rela tanpa banyak soal. Apa sebab?
pasal nak cari keredaan Allah. Itu sifat namanya sebagai seorang Muslim. Dia tak membantah. Pasal dah ni dengar suara bantahan-bantahan secara tak langsung kita kata macam ni lah. Pasal apa? Pasal sekarang ni isu bisingnya isu apa? Isu hudud sampai Menteri Jabatan Perdana Menteri itu kata kita tukarlah, jangan guna hudud lah, tukar kepada undang-undang jenayah syariah. Apa nama? Pasal apa? Seperti mana kita kata tadi dah, bila sebut hudud saja tak tahu apa lagi pun. Hudud tu apa dia? Yang dia tahunya hudud, orang curi potong tangan, orang berzina rejam sampai mati. Dia kata kejam. Ulasannya dah. Dia nampak hukuman saja, dia tak nampak perkara keindahan di sebalik perkara berkenaan. Carilah indahnya, apa keindahannya. Coba bayangkan mangsa rogol, mangsa ataupun orang yang terlibat dengan zina ni macam mana keadaannya. Maka sebenarnya hukumannya sebenarnya adalah setimpal dengan kesalahan berkenaan. Dan yang keduanya, bila nak laksana undang-undang jenayah macam ni, kalau perkara lain, kempen tu dia ada, kempen zakat ni nak laksana tahun depan. Tahun ni tiap hari kita dengar ada cerita dia, penerangannya boleh pula kan? Tapi kenapa tak perkara yang sama? Perkara ni perkara lebih penting dah. Soal hudud ni sepatutnya dah diberikan penerangan, penjelasan apa kebaikannya, apa masalahnya. Jadi ceritakan dulu. Bila kita cerita, orang faham, insya-Allah lah dah. Yang masalah sekarang ni kita tak cerita, lepas tu kita buruk-buruk pula dah. Ceritakan yang buruk je. Akhirnya yang dia nampak keburukan. Lebih-lebih lagi yang cerita bab buruk ni memanglah kerja musuh-musuh Islam dah. Musuh-musuh Islam memang dia nak cerita yang buruk lah dah, tentang undang-undang jenayah Islam. Golongan pemikir pun bercakap. Pemikir dia kata, di mana keadilannya kalau orang mencuri orang Islam dipotong tangan, sedangkan orang bukan Islam tidak dipotong tangannya? Dia nak tanya siapa ni? Tanya tu artinya ditanya siapa? Ditanya orang yang mencipta undang-undang berkenaan. Ditanya keadilan tu artinya ditanya Allah ni tak adil lah. Siapa yang hebat? Jadi jangan cuba-cuba bercakap. Lepas tu nak bercakap tadi dah. Nak bercakap mesti orang yang tahu, orang yang pakar dalam bidang berkenaan barulah kita nak terima. Ini orang yang tak ahli, kita nak bagi dia, nak dengar ucapan, cakap dia, mengulas perkara-perkara yang tak pakar, tidak ahli, maka akhirnya akan rosak. Jadi kalau itu biarlah ulama-ulama, bagilah kepada ulama cakap. Ni ulama tak cakap apa-apa. Jadi sepatutnya macam tu dah. Jadi yang seterusnya ialah bagaimana sebenarnya Allah menyebut nakalam minallah. Nakalam minallah. Apa dia? Cegahan daripada Allah. Jaminan Allah bila laksana, Allah akan mencegahnya. Yang masukkan ke dalam hati rasa takut, rasa seronok, rasa gembira ni siapa dia? Allah. Kita tu dia bimbang, takut dah. Tiba-tiba Allah bagi kejayaan. Alhamdulillah. Pasal apa? Allah masukkan ketenangan dalam hati kita. Yang tadi kita risau, kita bimbang, Allah masukkan ketenangan dalam hati kita. Yang menimbulkan rasa takutnya apa dia? Siapa dia? Allah. Allah yang menimbulkan rasa takut. Allah Nabi cerita bagaimana musuh-musuh Islam dalam hadis yang panjang yang Nabi sebut bahawa umat akhir zaman, umat Islam akhir zaman akan dirobek-robek oleh musuh-musuh Islam seperti mana orang-orang yang lapar
menghadapi hidangan yang lazat-lazat. Kita biasa dengar hadis ni kan. Di antaranya Allah